تقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang jemaat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih berada, masih mengecapi di dalam nikmat yang mana Dia bagi kepada kita, yang cukup, yang genap. Di dalam satu hari kita qada yang mana Allah Subhanahu wa taala catat di dalam Lauh Mahfuz sebagai menerimakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Setakat mana yang mana Dia catat, maka setakat itulah kita menikmati dengan nikmat yang mana Dia bagi kepada kita. Kita masih berada di hujung-hujung bulan Sya'ban sebagai satu bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan amalan mengikut tahunan, iaitu di bulan Sya'ban ini sebagai satu tahun. Nah, Allah Subhanahu wa taala hitung amalan kita, mengangkatkan ke langit. Begitulah sebagai peredaran masa yauma khalaqas samawati wal ard, peredaran masa bersilih ganti, siang menjadi malam, daripada hari berpindah menjadi minggu, dari minggu menjadi bulan, dari bulan menjadi tahun. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Al-Furqan 61-62. Allah Subhanahu wa taala mari royak kepada kita, maha sucinya Allah Subhanahu wa taala menjadi langit, menjadi bulan, menjadi bintang. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahar, huwallazi ja'ala al-laila wan-nahar, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadi malam dan menjadi siang. Khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura, sebagai peredaran berubah itu bagi umat manusia supaya mendapatkan, supaya liman arada an yadzakkara, peredaran berubah siang malam itu sebagai satu pengingatan, satu botrian bagi manusia semua, au yazzakara au arada syukura, sebagai peringatan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang mana telah beredar berubah daripada hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, maka kita cuba mari kita insaf, cuba kita mari muhasabah diri kita, setakat mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi berbagai-bagai nikmat kepada kita. Kalaulah kita nak hitung banyak mana yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat kepada kita, dan kita ingat kepada Dia itu setakat mana. Itulah ayat di atas untuk menegaskan bahawa nak kita berasa kata ada orang duk cara makhluk
yang mana kita berada di sekarang ni. Ada setengah manusia itu setelah mana dia akhirnya bulan Sya'ban ataupun apabila masuk bulan Sya'ban, mereka hitung, mereka hisab bagaimana kita akan menerima bulan Ramadan yang akan datang lagi ini. Ada setengah tu akan menyambut Ramadan. Sedia dengan berbagai-bagai makanan, berbagai-bagai cadangan untuk kita makan di bulan Ramadan nanti. Sebanyak mana kita akan sedia beras untuk kita menanam. Sebanyak mana kita sedia saka untuk kita buat manis, untuk kita buka puasa. Itu ada setengah manusia itu mari pesai duk fikir, duk cadar macam tu. Dan ada juga pesai setengah manusia muhasabah diri kita, muhasabah diri. Kira dia ni sudah duduk di bulan Sya'ban dan tidak berapa hari lagi akan menerima, akan duduk di dalam bulan Ramadan. Mari insafkan diri, mari hisabkan diri, mari muhasabah diri. Pada tahun yang lepas itu setakat mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat mana kita boleh ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat mana kita berada dengan Al-Quran sebagai panduman bagi hidup bagi umat manusia dan khususnya bagi umat Islam. Ini pemikiran macam ni adalah pemikiran orang ahlul iman. Pemikiran ahli taqwa, pemikiran ahli syurga, maka dia pilih macam ni, sedia untuk menerima bulan Ramadan. Sedikit saja daripada orang yang berfikir susung jadual, susung cara hidup. Di bulan Ramadan ni kita nak susung macam mana hidup kita, ketakwaan kita demi untuk mengangkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah tu buat susunan, buat jadual. Mengikut harian, mengikut mingguan, mengikut bulan ni. Nak sambut bulan Ramadan ni, hari ni dia akan buat gapo susung mari. Setelah mana masuk menerimakan bulan Ramadan. Start daripada bulan Ramadan, maka dia sedia berlainan daripada bulan-bulan yang dia hidup biasa, bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Kita bangun sahur, sudah tentu kita pasti bangun makan sahur. Tapi bagi orang yang merebut fastabiqul khairat, di waktu malam dia sudah bangun daripada makan sahur tu untuk menemui, untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat program supaya kita ini boleh letakkan diri kita. Bangun sebelum daripada kita nak makan sahur. Berapa rakaat kita menghadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa juzuk kita nak baca Al-Quran untuk menjadi ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu juga Allah Subhanahu wa taala sebagai mencatatkan sewaktu orang panggil ketika mustajab doa daripada Allah, daripada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sedia waktu sahur untuk menerima doa daripada hamba-hamba Allah, hamba-hamba di dunia ini. Seperti mana datangnya iaitu perkataan hal min mustaghfiru faghfaralah.
Siapakah di waktu sahur tu bangun mari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah faghfaralah. Allah akan ampun yang dia minta ampun daripada dosa-dosa. Hal min sa'il fa'atiyah. Dan siapa yang minta di waktu sahur tu, Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada dia. Wabil asharihum yastaghfirun. Sebagaimana disahkan oleh ulama bahawa di waktu itu sebagai waktu yang mana dimustajakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setelah mana kita bangun makan sahur. Bangun makan sahur dah, sudah makan sahur, Nabi memberi contoh kepada kita, iaitu kita baca Al-Quran sebelum daripada nak masuk subuh lebih kurang 60 atau 70 ayat lebih kurang. Nah, lepas tu jangan kita sama sekali daripada hisab, daripada jadual kita itu, semaya kita itu jangan dok jadi lewat. Bangun awal dah tapi mari semaya subuh tu tak ada takbir awal dengan tu imam. Sedangkan kita bangun awal dah. Ini sebagai satu susunan. Satu orang panggil kata cara kita nak letak diri kita. Selepas daripada itu juga, yang mana Nabi kita memberi contoh kepada kita, sudah semaya subuh sebagai satu amalan yang besar juga, iaitu amalan yang mana dibuat oleh Nabi SAW. Hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik, yang dingesahkan oleh Albani, yang kuat di dalam Sahih Jami' rakam 3 ni. Man shalla fajr fi jama'ah summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a syams summa shalla rak'atain kanat lahu ajr hajjatin wa umratin tamatan. Ini sebagai satu sunnah. Kita tak ada kelik nak makan dah. Oh, lebih kurang paling tinggi 1 jam. Terada tak siapa 1 jam. Kita berada setelah kita semaya subuh. Nah, kita semaya subuh di masjid. Kita berada duduk di dalam masjid. Duduk baca Al-Quran, duduk zikir, duduk istighfar. Hingganya naiknya fajar, naiknya matahari, dan tambah lagi lebih kurangnya 10 minit ataupun 15 minit, semaya duha 2 rakaat ya. Semaya 2 rakaat. Nabi tidak oyak kata semaya kata siapa pak siapa ni dak. Sewaktu tu semaya 2 rakaat. Supaya kita pergi buat haji dan umrah sempurna 3 kali. Subhanallah. Apatah lagi benda yang besar Allah bagi kepada hamba dia. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan, bulan yang mana kita nak mengangkatkan keimanan kita, nak mengangkatkan ketakwaan kita, nak mengangkatkan kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah tu mari fikir ke benda ke dunia itu, pandai fikir ke dunia kadang dengan selik sepik, dengan halusinya kira di dalam dunia, tetapi tak pandai nak kira akhirat. Sedangkan akhirat tu dia nak pergi duduk tempat kekal yang mana tidak akan kembali lagi. Kita duduk di dunia ini hanya 60, 70, 80 tahun gitu saja. Tetapi kita tak pandai nak mikir. Dunia kita fikir selit sepit dengan rokok, dengan gapo, dengan halusi kita fikir dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mari ajar kepada orang mukmin, wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan akhirat itu lebih kekal dan lebih tetap. Di segi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu ulama diberi tafsir, sawabullah fil darul akhirah khairum minad dunya wa abqa.
Iaitu kelebihan pahala Allah bagi di negeri akhirat nanti itu lebih daripada di dunia lagi dan lebih kekal selama-lama. Cuba kita mari bersungguh-sungguh. Cuba kita mari kira dengan halusi. Cuba kita mari tuatsap diri kita masing-masing. Mengulang kaji, mari kira bagaimana kita nak menghadapi bulan Ramadan nanti dengan secara sungguh, dengan secara cincang. Supaya apa? Supaya kita itu tidak termasuk di dalam orang yang rugi, masuk Ramadan, keluar Ramadan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa ada hadis mai royak kata kalau kita keluar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu paling rugi sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sebagai satu ayat mari ajar kepada kita, hidup kita ini kena ada muhasabah diri. Hidup kita ini kena ada tuatsap diri kita. Kena kita kira diri kita. Seperti mana Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap jiwa itu akan dijumpa. Dan sedialah dia, piceranakanlah diri dia supaya dia akan hidup di hari depan nanti, hari esok nanti, iaitu hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaklah kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat tahu apa yang kamu buat. Ulama mari doa ayat ni sebagai satu suruhan Allah Subhanahu wa taala. Pikiran diri kita ini apabila kita dengar ayat ni, Allah suruh kita mari pikiran. Mari muhasabah diri kita masing-masing. Seru kepada umat manusia dan khususnya kepada orang mukmin sekalian. Yang mana ayat ini ulama tafsir bawa mari tafsirkan daripada ayat ini. Allah suruh berulang kaji muhasabah diri masing-masing. Lah mana nak muhasabah lah mana? Tuhan suruh mari kata, suruh kita muhasabah, suruh kita cadar. Untuk hari kita akan dihidup pada esok hari. Iaitu pertama, muhasabah tentang amal faraid. Muhasabah setiap diri kita kena muhasabah kata amal fardu ni kita sudah tunai dengan secara sempurna kah atau tidak. Muhasabah tentang fardu kita pertama kali. Kita buat ni cukup tak lagi. Kita masih duduk jadi lewat atau masih duduk jadi capur di antara dua fardu. Ini perlu kita muhasabah. Lebih-lebih lagi ni bulan nak siapa bulan Ramadan. Pertama iaitu faraid. Benar-benar fardu. Yang kedua, muhasabah tentang an-nawahi. Benar-benar yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kita muhasabah juga. Benar Allah Subhanahu wa taala larang, kita boleh tinggal ke tak? Ataupun kita masih suka benar yang larang daripada benar yang mana Allah Subhanahu wa taala suruh. Ini sebagai yang kedua. Yang ketiga juga ulama mari susun juga muhasabah bersakut dengan benar yang lalai. Muhasabah benar yang mana membawa kita lalai tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang tengah-tengah tu tak sampai kata maksiat, tapi buat kita terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan sebab mata kita, dengan sebab mulut kita, dengan sebab telinga kita. Ini perlu juga kita muhasabah. Yang keempat iaitu muhasabah tentang apa yang kita cakap, apa yang kita buat, apa yang kita lihat, apa yang kita jatuh kaki. Nah, duk gi ke sana ke sini itu adakah disuruhi oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun adakah menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apabila 1, 2, 3, 4 kita sudah sempurna, satu tahap lagi di dalam ibadat kita itu, iaitu kita mari tengok kata di dalam ibadat kita itu adakah menjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ke tak? Ataupun ibadat kita itu kita buat supaya orang lihat-lihat ataupun kepada manusia ambil tahu saja. Nah, ini sebagai muhasabah juga. Dan yang kedua setelah kita buat amalan dah iaitu kita akan tengok kata amalan kita buat itu kita make backjang daripada siapa. Kita make contoh daripada siapa. Kerana tidak ada contoh yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu contoh yang diberi contoh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ni di dalam setelah mana kita muhasabah, ikhlas dan ittiba sebagai asasi di dalam kita nak mengesahkan, nak diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyayatin tazkuru fa idza hum mubsirun. Suratul A'raf ayat 201. Begitu juga setelah mana kita duk mari muhasabah, ulama bawa mari juga sebagai ayat daripada Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikap orang mukmin. Kadang orang mukmin ni ada juga terjeluh, jatuh di dalam buat maksiat. Tetapi ayat ini dia mari royak, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton. Sesungguhnya orang yang bertakwa, orang yang beriman, apabila dia telajak, apabila dia telakah pergi turut di jalan syaitan, maka tazakkaru, dia terus kembali kepada Allah. Kelak tua dengan secara segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa izahum mubsirun, maka itulah sebagai kata baik di dalam kita hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dzambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara yang saya dihormati sekalian, perkara yang mana kisah ataupun sejarah berlaku sebelum daripada kita, iaitu umat biasa berjaya yang mana Nabi menterbiahkan dia, iaitu daripada salafus soleh, para sahabat-sahabat yang dulu. Para sahabat dulu itu sentiasa mereka muhasabah diri. Tuk okat, tuk
setiap mana yang mana dia buat. Bukan kata muhasabah di akhir malam saja dak. Dia buat satu kara tengok kata, ini benar ni. Nah, adakah direda oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita mari dengar satu hadis contoh yang mana hadis sangat banyaklah, tapi satu contoh hadis untuk kita mengambil pengajaran, iaitu Hanzalah Al-Usaidi, seorang penulis Nabi SAW. Hanzalah ni nak oyak kata iman dia itu tinggi. Hingga kata Nabi itu gimmick dia itu menjadi penulis Al-Quran. Sewaktu ketika Abu Bakar pergi jumpa dengan Hanzalah. Abu Bakar tanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana kamu ya Hanzalah? Lah mana? Maka dia kata, "Qultu nafik Hanzalah." Allah sangat takut ni Hanzalah ni, takut jadi munafik. Orang penulis masa Nabi dah tu, masa Nabi. Abu Bakar kita tanya Hanzalah lah mana, tanya khabar gitu. Tapi mong Hanzalah tu dia lehat lagi, bukan kata tak apa sihat aku, tak ada sakit ke apa. Tidak. Hanzalah mari jawab kata, duk takut ni nafik ni aku Hanzalah ni. Maka Abu Bakar kata, "Kaifa anta Subhanallah." Subhanallah. Kano Hanzalah, kamu ni duk sangka siapa macam tu, sedangkan kamu ini adalah sebagai penulis daripada Al-Quran. Nabi ambil kamu jadi penulis Al-Quran. Dia kata jawab, bagaimanakah dia kata Tok Sewi jadi munafik. Sewaktu dia dengar ajaran daripada Nabi SAW, dengar Nabi duk sarah tentang neraka, tentang syurga, nampak seolah kata nampak Nabi duk hurai duk oyak nampak. Dan neraka tu rasa nak takut. Apabila sebut syurga, rasa nak masuk, rasa nak buat, nak jadi orang yang soleh. Dan tak usah jadi orang yang tak baik. Lepas tu Abu Bakar pun, yalah juga, dia pun macam tu juga. Sewaktu Abu Bakar, ini hadis yang diriwayat di dalam Muslim dan di dalam Musnad Tirmizi. Abu Bakar pun kata, dia pun mari rasa macam tu juga, kata. Ana naltaki. Nah, wallah inna naltaki misla. Aku ni supaya tu juga. Duk berasa supaya tu juga ya Hanzalah. Marilah fantalik. Nah, kita pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa dengan Rasulullah. Royak kata dia ni. Nah, setelah mana temu Abu Bakar, royak kata dia ni duk berasa takut. Dia ni jatuh di dalam munafik, orang munafik. Karena apa? Nabi tanya. Karena kau duduk dengan Nabi tu Allah yakinnya. Berasa nampak duk dapat Nabi duk oyak syurga. Dan tak se buat kejahatan. Nah, dan neraka tu Nabi duk oyak cerita neraka juga, gambar juga dengan kesedihan, dengan kesakitan apa Nabi duk oyak tu tak se sebelah neraka. Bila pergi kelik kepada keluarga dia, maka menjadi lupa, jadi lalai hati dia. Nah, maka Nabi royak. Nabi kata, "Wallazi nafsi biyadih. Inna law tadumuna ala ma takuna indi wa fi dzikri." Wallazi nafsi biyadih. Nabi kata, diri aku ni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jikalaulah kamu ini duduk dengan aku ini menggambar kata syurga, gambar neraka, gambar macam tu sewaktu kamu dengar daripada aku Rasulullah ni. Dan ingat kata, kalaulah kamu kelik munduk gambar seperti mana kamu gambar sewaktu kamu duk dengar huraian daripada Rasulullah,
Nascaya la safahatkum al malaikah ala firashikum wa fi turukikum. Nascaya kalau kamu klik waktu rumahmu boleh gambar supaya mana waktu kamu dengar daripada ku ni. Nascaya malaikat turun mari temu denganmu. Mu duduk di tidur mana dan mu duduk di jalan mana. Nascaya malaikat turun mari. Ini sebagai ya Hamzalah. Sa'atan. 3 kali Nabi kata. Itulah manusia. Kada suatu ketika ime turun mari. Kada satu ketika ime naik. Ini sebagai satu pengajaran. Apabila kita dengar tazkirah, dengar wasiat daripada Nabi SAW, kita dengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita perlu, kita kena banyak mari dengar supaya nak wib hati kita itu terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirkal musyrikin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.